Termasuk etika. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan. Manakala, kelestarian boleh didefinisikan sebagai satu paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi dan sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Menurut Thomas Aquinas, etika adalah suatu kebiasaan atau keperluan untuk melakukan kebaikan atau tingkah laku yang baik. Daripada sudut kelestarian, etika dan peradaban bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Contoh isu kelestarian lokal adalah rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. H1MDB telah mengembangkan dunia. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohamad Nazib Razak telah dituntut menyalurkan lebih 2.67 bilion ringgit Malaysia dari syarikat ke akaun bank peribadi milik beliau. Peristiwa ini telah mencetuskan kritikan yang meluas di kalangan rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, pada tahun 2021, 4 pengawal kastam dihukum penjara selama 2 tahun oleh Mahkamah Session atas kesalahan menerima rasuah sebanyak RM22,000 Malaysia daripada seorang peniaga kedai renjit pada tahun 2019. Peradaban ialah hasil budidaya manusia yang merangkumi aspek kehidupan termasuklah perkara fizikal dan bukan fizikal seperti nilai murni dan tata tertib. Black economy atau ekonomi gelap sering dikaitkan dengan peradaban global. Ekonomi hitam meliputi aktiviti-aktiviti ekonomi yang tidak sah di sisi undang-undang, pendapatan yang tidak dilaporkan dan sindiket jenayah dan rasuah. Contoh jenayah berat dalam ekonomi gelap ialah dadah, judi, pelacuran dan pengeludupan. Selain itu, perniagaan yang tidak berdaftar bagi mengelakkan pembayaran cukai dan pengubahan wang haram termasuklah dalam ekonomi gelap. Bagi mengemudikan aktiviti ini, penjenayah melakukan transaksi wang secara tunai kerana suka dijejaki. Selain itu, mata wang kripto juga telah membuka peluang untuk cara transaksi atau pembayaran yang lebih berbagai terutamanya di pasaran gelap. Apakah pesan ekonomi hitam yang akan membawa kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara? Pada pendapat saya, ekonomi hitam ini sebenarnya akan memberi satu manfaat kepada orang yang terlibat dalam aktiviti ekonomi tersebut dan dia tidak akan mudah memudaratkan manfaat ataupun orang yang terlibat dalam pasaran gelap tersebut, tetapi dia akan memberikan satu kesan buruk kepada sosial lah. Yang pertama, dia akan memudaratkan orang lain seperti pembelian dan penjualan barang kejurian. Yang kedua, dia akan mengurangkan keberkesanan institusi sosial yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di negara. Pada pendapat Alif, apakah punca utama bagi isu rasuah di Malaysia yang kian menular dan kian merebak memarah di Malaysia? Sebab yang hubung kait lah. Yang pertama adalah masalah pendapatan. Yang kedua, kos ada hidup. Jadi masalah pendapatan kita tengok contoh macam isu gaji daripada 1,200 dulu lagi 1,200 tu 1,200, 1,200. Tapi nak naik 1,500 tu punya lah payah. Dan kos ada hidup makin tinggi. Macam kita tengok sekarang India larang ekspor gandum sebagainya, menyebabkan kos ada hidup makin tinggi tapi gaji tak naik-naik. Gaji stay sampai 1,200, 1,500. So masalah pendapatan ni sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan sebenarnya. Dan kalau kos ada hidup sama ada kerajaan perlu pilih lah, sama ada kos ada hidup tu direndahkan ataupun gaji dinaikkan. Jangan buat satu perkara yang macam melepaskan batu di tangga saja. Contohnya macam memanglah gaji dinaikkan 1,500 terus kos ada hidup naik double. So 1,500 tu masalahnya dia tak boleh tampung kos ada hidup lah.